Terima kasih saya ucapkan kepada pihak ADAM, khususnya kepada Ustaz Jailani Jasmani dan kepada sahabat saya, Saudara Rafidi. Alhamdulillah kerana pada malam ini dapat kita berkumpul untuk kita membicarakan satu tajuk yang pada saya cukup penting berkaitan dengan permasalahan tarekat dan tawassul. Tarekat dan tawassul. Baik. Sebelum kita membicarakan berkaitan dengan tarekat, sebenarnya dia kesinambungan daripada apa yang kita namakan sebagai ilmu tasawuf. Yang mana ilmu tasawuf adalah merupakan satu ilmu yang dengannya itu kita akan mempelajari kaedah ataupun cara untuk kita memperbaiki diri kita, membersihkan hati kita untuk mencapai salah satu daripada rukun-rukun agama. Ya. Baik, bila mana kita memahami bahawa rukun agama itu ada 3 bahagian sebagaimana yang tersebut di dalam hadis Jibril yang cukup masyhur. Kalau kita buka dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah, dia terletak pada hadis yang kedua selepas hadis niat. Baik, bila mana kita melihat kepada hadis tersebut, bahawa ada 3 perkara yang ditanyakan oleh Jibril pada peringkat awalnya. Nanti Jibril akan bertanya pada hujung hadis itu berkenaan dengan alamat kiamat. Tapi sebelum tu kalau kita tengok dalam hadis, memang sahabat dalam keadaan yang terpinga-pinga datang seorang lelaki kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam. Dan Nabi menjawab, Islam itu adalah tasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa sumur Ramadan wa tu'tiz zakah wal hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang bermaksud Islam itu adalah kamu mengucapkan 2 kalimah syahadah, kamu solat, kamu berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan seterusnya kepada pergi kepada menunaikan haji bagi sesiapa yang mampu. Maka di waktu itu lelaki ini berkata, sadaqta, benar engkau wahai Muhammad. Dan dia bertanya dengan persoalan kedua berkenaan dengan iman. Ikhbirni anil iman, ceritakan kepadaku tentang iman. Maka di waktu itu bersabda Nabi SAW, iman itu adalah an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'minu qadra khairi wa syarrih. Yang dikatakan iman itu adalah kamu beriman dengan Allah, beriman dengan para malaikatnya, kitab yang diturunkannya, dan beriman dengan hari kiamat serta qada qadar, beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan rasul yang diutuskan, beriman dengan kitab yang diutuskan, beriman dengan hari kiamat dan juga dengan qada dan qadar. Maka lelaki ini berkata, sadaqta, benar. Dan dia bertanya lagi kepada Nabi SAW tentang persoalan yang ketiga, iaitu dia bertanya, ikhbirni anil ihsan, ceritakan kepadaku tentang ihsan, tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang dikatakan ihsan itu adalah kamu menyembah Allah Ta'ala itu seolah-olah kamu melihat dia. Kalau kamu tak melihat dia, ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu melihat kamu. Maka itu kita namakan sebagai ihsan. Nabi menyatakan itu sebagai ihsan. Maka di atas 3 perkara ini, ditanyakan kepada Nabi SAW. Kemudian dia bertanya tentang alamat kiamat. Dan di waktu itu, selepas mana Nabi menjawab semua persoalannya, summan talaq, dan kemudian lelaki ini pun dia pun bangun. Dan seterusnya, menyebabkan para sahabat di waktu itu berada dalam keadaan yang kebingungan. Maka di waktu itu Nabi melihat sahabat dalam keadaan kebingungan, bertanya Nabi SAW kepada Umar radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis tersebut, "Tadri manis sa'il?" Apakah kamu tahu siapakah yang bertanya itu? Maka di waktu itu Umar berkata, Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka di waktu itu Nabi SAW menjawab, wa Jibril atakum ya'allimakum dinakum. Itulah Jibril yang datang kepada kamu dan mengajarkan kepada kamu agama kamu. Maka berdasarkan 3 perkara ini, para ulama telah merumuskan dalam kita nak memahami agama ini, kita perlu faham 3 perkara ini yang merupakan rukun-rukun dalam agama. Pertama, rukun Islam, yang keduanya rukun iman, dan yang ketiganya rukun ihsan. Dan untuk memahami ketiga-tiga
rukun ini, maka perlu diketahui dan perlu difahami ilmunya. Maka untuk faham Islam, maka kena ada ilmu fiqh. Untuk kita faham akan rukun iman, maka kita kena belajar ilmu tauhid. Dan untuk kita memahami dan juga untuk kita mendalami rukun ihsan, maka kita perlu belajar tasawuf. Ya, kita perlu belajar tasawuf. Maka di waktu itu, kalau kita lihatkan, ketiga-tiga bentuk ilmu ini pada peringkat awalnya dipelajari secara berasingan. Sampailah kepada zaman Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah menyatukan akan ketiga-tiga aliran ilmu ini, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf ini dalam aliran pengajarannya kepada masyarakat. Sehingga akhirnya beliau telah membuat satu kitab yang terkenal, iaitulah kitab Ihya Ulumuddin yang menghimpunkan ketiga-tiga bentuk ilmu ini. Dan di dalam kitab Ihya itu yang lebih diutamakan adalah berkaitan dengan permasalahan penyucian hati, iaitu berkaitan dengan masalah rukun yang ketiga daripada agama tadi, iaitu rukun ihsan. Baik. Jadi di atas perkara ini, ilmu tasawuf itu muncul. Ya, yang mana kita tahu ilmu tasawuf pada peringkat awal dia tidak mempunyai nama. Di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat tidak ada namanya ilmu tasawuf. Sama seperti ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu fiqhnya, ilmu hadisnya, ilmu tauhidnya tidak ada di zaman Nabi SAW dengan atas nama itu. Tetapi dari segi ahwal, halnya itu sudah ada. Ya, sebab tasawuf itu berasal daripada sifat taubat, sifat wara', sifat zuhud. Ya. Malah di zaman Ahmad bin Hanbal, kalau kita lihatkan, Imam Ahmad bin Hanbal, dia ada satu kitab yang ditulis yang namanya Kitab Az-Zuhud. Yang sebenarnya itu adalah merupakan satu kitab yang membahaskan tentang tasawuf. Cuma istilah tasawuf itu muncul selepas kewafatan Nabi, kurun yang kedua. Maka di atas dasar pengamalan tasawuf ini, maka para ulama telah mendatangkan kepada masyarakat berbagai-bagai kaedah. Dan di antara kaedah yang masyhur di waktu awal pembinaan ilmu tasawuf ini, dia ada dua bentuk tasawuf, iaitu tasawuf secara teori dan yang keduanya tasawuf dari sudut pelaksanaannya. Yang pertama tasawuf dari sudut ilmiahnya, ilmunya. Yang keduanya tasawuf dari sudut pengamalannya. Maka di situlah bermulanya amalan-amalan para sufi, yang di waktu kurun yang kedua itu, kalau kita lihatkan bermula daripada Imam Junaid, Yazid Al-Bustami dan sebagainya, mereka itu mempunyai jaluran dan aliran tasawuf yang tersendiri, ya, yang kemudiannya terkenal dengan pembawaan di atas jalan tasawuf yang kemudiannya dikenali dengan nama tarekat. Ya. Jadi kalau kita lihatkan tarekat ini, dia adalah merupakan satu bentuk pengamalan dalam ilmu tasawuf yang telah diamalkan oleh para salafus soleh di zaman mereka, cuma tidak mempunyai nama. Kerana Nabi mengajarkan tentang ihsan. Tetapi apabila sudah berlalu beberapa tempoh zaman ke atas para sahabat, tabi'in dan sebagainya, ada satu golongan yang mereka itu lebih cenderung untuk beramal dengan hal-hal keakhiratan dan juga untuk membersihkan diri mereka. Lalu akhirnya perkara yang mereka amalkan itu daripada tasawuf dinamakan sebagai tarekat. Ya. Sehinggalah akhirnya kalau kita lihatkan tarekat itu terkenal, ya, sampai kalau kita lihat di zaman Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sendiri, sudah ada tarekat-tarekat yang dibawa oleh para pemuka sebelumnya, ya, sehinggalah sampai ke zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan seterusnya sampai ke zaman Syekh Bahauddin Naqsyabandi contohnya. Maka di waktu itu telah mulalah tarekat-tarekat yang berjalan di atas jalan kesufian ataupun tasawuf ini, ya. Sehingga kan akhirnya diberikan satu pengistilahan dan takrifan terhadap tarekat yang khusus ini. Ya, sebab kalau kita melihat dari segi sejarah tarekat ini dia ada dua. Ya, satu yang pertama sekali adalah tarekat yang dijalankan di zaman Nabi SAW yang merupakan syariat itu sendiri. Dan yang keduanya yang dilaksanakan selepas daripada kurun yang kedua itu, yang
dibawa oleh para imam yang khusus, umpamanya Imam Junaid al-Baghdadi dan juga Imam Sir Saqati Mu'arraf al-Kharqi, dengan membawa satu jalan yang khusus, dengan satu ilmu yang khusus, yang sehingga akhirnya perjalanan mereka itu dikenal pasti sebagai satu bentuk disiplin ilmu dalam membahaskan persoalan-persoalan batiniah manusia ataupun kerohanian manusia. Jadi dalam pemahaman kita tentang tarekat, maka dapat faham bahawa tarekat itu ada tarekat yang am, iaitu segala bentuk syariat yang kita lakukan seperti sembahyang yang wajib, ya, puasa di bulan Ramadan, kemudian kita pergi haji, itu semua tarekat, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi yang nak kita bahaskan pada hari ini adalah berkaitan dengan tarekat yang khusus, ya, tarekat yang khusus. Yang mana tarekat yang khusus ini kalau kita lihatkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifatnya, dia menyatakan tarekah itu adalah siratul mukhtasah bisalikin ila Allah Ta'ala min qat'il manazili wa taraqqi fil maqamat. Yang dimaksudkan dengan tarekah itu dari segi istilah yang diperbahaskan oleh orang-orang sufi ataupun ahli sufi, itulah jalan yang khusus bagi para salik untuk mereka itu berjalan kepada Allah SWT daripada memerhatikan akan maqam-maqam ataupun sesuatu yang akan terkesan pada hatinya daripada maqamat dan ahwal, dan memutuskan segala bentuk bujukan ataupun godaan hawa nafsu dalam menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini takrifan yang diberikan oleh Imam Al-Jurjani. Apa itu yang dikatakan tarekat? Cuma secara mudahnya kita boleh kata bahawa tarekat ini dia adalah merupakan satu jalan yang sistematik untuk kita beramal ibadah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kita namakan sebagai tarekat, ya. Jadi bila mana kita membicarakan tentang tarekat ni, dia ada syarat dia ada dia punya kaedah-kaedahnya, dan dia mempunyai adab-adab dan cara dia. Cuma bila mana ditanya kepada para ulama tasawuf berkenaan dengan apakah itu tasawuf dan tarekat, sebenarnya dia ada perbezaan. Ya, kalau kita lihat kepada disiplin ilmu tasawuf itu sendiri, bila mana kita melihat kepada tarekah, ya, dia sebenarnya adalah merupakan satu jalan untuk meningkatkan seseorang itu daripada ainul yakin daripada ilmu yakin kepada ainul yakin. Ya. Sedangkan ilmu tasawuf itu sendiri hanyalah berbentuk ilmu yakin semata-mata. Jadi dalam bentuk keyakinan ni para ulama telah bahaskan ada 4 marhalahnya, ada 4 dia punya kategori dia. Pertama dinamakan sebagai ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiganya haqqul yakin, dan yang keempatnya adalah merupakan kamalul yakin. Tetapi bila mana kita beramal dengan ilmu tasawuf saja, keyakinan kita terhadap Allah Taala itu hanya sekadar ilmu yakin, ya, ilmu yakin. Dia tak sampai kepada ainul yakin. Untuk sampai kepada ainul yakin, maka dia memerlukan tariqah untuk sampai kepada ilmu ainul yakin dan juga haqqul yakin. Apakah perbezaan yakin yang 4 ni? Ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin dan kamalul yakin ini. Dia seumpama kita nak bahaskan macam kita nak bercerita tentang harimau lah contohnya. Ya, bila kita cerita tentang harimau ni kita tahu nama dia. Ya. Kita tahu nama dia dan kita tahu dia raja rimba. Kehebatannya kita kata kalau dia mengaum tu akan menyebabkan hati kita getar. Tapi kita hanya dengar cerita saja. Ya. Kita tak tahu pun macam mana. Mungkin sesekali kita nampak gambar harimau tu dalam buku-buku yang diambil gambar harimau itu letakkan di buku tersebut. Maka kita tahu, oh ni harimau. Berbeza dengan kalau kita pergi ke zoo atau pergi ke taman haiwan, kita melihat sendiri harimau tu dan kita dengar sendiri ngaumannya. Walaupun kita tahu waktu tu harimau tu takkan mungkin memudaratkan kita sebab ada kandangnya. Maka ini ibaratnya daripada ilmu yakin dengan ainul yakin. Jadi keyakinan berdasarkan ilmu dengan keyakinan berdasarkan pandangan, berdasarkan pengalaman, memang sesuatu yang berbeza. Jadi untuk seseorang itu sampai kepada ilmu yakin, dia belajar tasawuf. Tapi untuk dia meningkat kepada ainul yakin, maka itu diperlukan tarekah. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitabnya Asy-Syari'ah wa Tariqah.
Dikatakan bahawa tarekah ini adalah merupakan satu jalan yang telah dirumus oleh para salafus soleh yang memang khusus nak membuka mata hati. Sehingga akhirnya menemui apa yang kita namakan sebagai hakikat ihsan yang Nabi SAW sebut dalam hadis baginda, iaitu anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Iaitu kamu menyembah Allah SWT itu seolah kamu melihat dia. Yang kalau kamu tak melihat dia, ketahui Allah itu melihat kamu. Dan untuk melihat Allah ini bukan dengan mata kepala tetapi dengan mata hati. Sebab dengan mata kepala memang tidak akan mungkin. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Wa huwa latifun khabir. Allah menyatakan kamu tak akan mungkin dapat untuk mencapai penglihatan kepada Allah. Kerana Allah yang menciptakan penglihatan tersebut. Dan Allah Ta'ala itu, dia adalah merupakan latif lagi khabir. Dia sesuatu yang bersifat dengan halus dan amat mengetahui. Jadi nak melihat dengan mata pada orang awam takkan mungkin. Kecuali dengan mata hati. Itu isyarat yang Nabi kata, ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah kamu melihat dia. Maka di sini ainul yaqin itu mengambil peranannya, ya, daripada ilmu yaqin kepada ainul yaqin. Maka di sinilah perlunya tarekah, ya. Baik. Abah minum kopi yuk. Siapa nak minum kopi pula tu? Ya. Baik, kemudiannya bila kita melihat dari segi istilah, ya. Kalau dari segi istilah sebenarnya sebagaimana dibahaskan oleh Syekh Maulana Zakat Al-Kandahlawi dalam kitabnya Syariah wa Tariqah, ataupun oleh seorang ulama Azhar Dr. Muhammad Syekh Sultan dalam kitabnya Kashful Litham an Tasawwufi Muzallalil bil Qamam. Beliau mengatakan bahawa sesungguhnya perkataan syariat, tariqat, ya, hakikat itu sebenarnya memang sudah ada. Ya, memang sudah ada di zaman, memang sudah ada di dalam Al-Quran itu sendiri je. Memang sudah ada dalam Al-Quran itu, cuma diambil kaedahnya itu oleh para ulama disusun untuk memudahkan perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kalau kita lihatkan perkataan syariat. Ya, perkataan syariat Allah Subhanahu Wa Taala sebut contohnya dalam surah Al-Jathiyah contohnya Allah menyatakan summa ja'alnaka ala syari'atin min al-amr. Ya, dan sesungguhnya kami jadikan di atas kamu itu satu bentuk perjalanan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ataupun dalam surah Al-Maidah Allah menyatakan likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan sesungguhnya kami jadikan bagi kamu itu akan satu perjalanan dan manhaj umat yang tersendiri. Jadi memang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran tentang istilah syariat itu, ya. Sama juga dengan istilah tarekat, ya. Ada dia punya pengistilahannya yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ya, perkataan tarekah itu. Contohnya kalau kita lihat dalam surah Jin ayat 16 Allah menyatakan wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan kalaulah mereka tetap mulai jalan kebenaran itu, tentu kami turunkan kepada mereka air yang cukup. Jadi penisbahan tarekah itu sudah ada maknanya di dalam Al-Quran, ya. Jadi begitu juga dengan perkataan hakikat. Jadi para ulama menyatakan sebenarnya itu hanyalah bentuk susunan para ulama berkenaan dengan ilmu yang menyampaikan kita kepada pengenalan yang sempurna kepada Allah. Maka di situlah dibahaskan ada syariatnya, ada tarekatnya dan ada hakikatnya. Dan itu disepakati oleh para ulama, khususnya dalam ilmu tasawuf, malah dalam ilmu-ilmu yang lain juga para ulama yang lain telah membahagikan kefahaman itu kepada bahagian ini, iaitu syariat, tarekat dan juga hakikat serta makrifat. Ya, sebagaimana kalau kita tengok di dalam kitab An-Nasafi contohnya, tafsir An-Nasafi. Imam An-Nasafi menggunakan istilah syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Dan begitu juga dalam kitab tafsir Al-Baydawi, ya, yang memang menggunakan akan istilah tersebut. Lebih-lebih lagi lah kalau kita tengok ulama-ulama sufi yang ahli tafsir seumpamanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ataupun Syekh Ibn Ajibah seumpamanya, yang menggunakan pembahagian istilah ini untuk membawa kefahaman bagaimana cara kita nak mengenal Allah Ta'ala. Maka di sini mesti ada syariatnya, tarekatnya, hakikat dan makrifat. Di situlah akan jadi insanul kamil. Baik, dalam segi kefahaman kita berkaitan dengan syariat dan hakikat ini, kita boleh tengok juga kepada kalam Imam Malik. Ya, Imam Malik rahimahullah ta'ala,
menyatakan man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang bertasawuf saja atau yang berhakikat saja, tidak berfiqh, maka dia akan mungkin jadi zindik. Siapa yang berfiqh saja tidak bertasawuf, maka dia akan jadi fasik. Siapa yang menghimpunkan keduanya itu, maka dia akan menjadi orang yang benar. Jadi ini adalah perkataan Imam Malik yang dicatat oleh anak muridnya, yang masyhur menjadi kaedah kepada kita untuk menjamakkan syariat dan hakikat. Jadi persoalannya dalam hal ini tarekat adalah sesuatu yang sebenarnya amalnya sudah ada di zaman Nabi dan para sahabat, tapi cuma nama saja istilahnya itu dia muncul pada kurun yang kedua selepas kewafatan Nabi SAW. Baik. Bagaimanakah kedudukan kita sebagai orang awam ini terhadap tarekat? Baik, kita tengok apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Hujjatul Islam Tajul Muhaddisin Syekh Abdullah bin Muhammad Siddiq Al-Qumari. Yang beliau itu menyatakan dalam satu kitabnya, Husnul Talattuf fi Wujubis Suluk Tasawuf. Dia menyatakan bahawa sesungguhnya apabila kita memahami bahawa rukun ihsan itu adalah merupakan satu daripada kewajipan agama, maka dia mengatakan hukum kita memahami tarekat itu adalah seumpama mazhab dalam Islam. Contohnya kita nak beramal dengan Quran Sunnah dari segi fiqh ni, maka wajib kita bermazhab. Maka dalam memahami masalah tasawuf ini, kata beliau, peranan tarekat itu seumpama mazhab dalam kita nak memahami ihsan itu. Walaupun kita ada ilmu tasawuf, tetapi dalam nak memahami ihsan, maka perlu ada tarekah. Dan beliau telah mendatangkan beberapa pandangan dia, ya, beberapa dalil dia. Ada 8 dalil yang digunakan oleh beliau untuk menyatakan kewajipan secara aradi bagi orang yang awam dalam nak meningkatkan tauhid dia, nak meningkatkan akan kerohaniannya itu sampai ke peringkat ainul yaqin, untuk berpegang dengan salah satu daripada tarekah muktabarah. Baik, yang pertama sekali kata beliau, kenapa beliau meletakkan hukumnya wajib secara aradi bagi setiap orang yang nak memahami dengan lebih dalam berkaitan dengan ihsan itu untuk melihat Allah Ta'ala. Kata beliau, kerana sesungguhnya itu adalah merupakan arahan Nabi. Sebab Nabi kata, anta budallah ka'annaka tarah. Kamu hendaklah menyembah Allah seolah-olah akan melihat dia. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau mana kamu tak melihat dia, ketahuilah Allah Ta'ala melihat kamu. Ini sebab yang pertama. Yang kata beliau, jalan untuk kita memahami akan salah satu daripada rukun agama. Dan bila mana kita dalam nak memahami perkara tersebut, sebagaimana kaedah usul fiqh, kita katakan ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Tidaklah menjadi satu perkara itu wajib, melainkan jalan ke arahnya itu adalah wajib. Itu yang pertama, ya. Baik. Yang kedua, kata beliau bahawa sesungguhnya tasawuf ini adalah merupakan satu ilmu yang perlu diamalkan. Dan dia adalah merupakan satu ilmu yang membuka kepada keaiban nafsu. Maka dalam masalah ini Allah berfirman dalam Quran, qad aflaha man dzakkaha. Sesungguhnya beruntunglah bagi mereka yang menyucikan hati mereka. Maka takkan mungkin dapat kita faham macam mana nak menyucikan hati itu kecuali dengan jalan tarekah, iaitu diamalkan tasawuf itu. Maka beliau mengatakan sebab yang kedua, inilah bendanya yang untuk mengembalikan manusia itu ke tahap insannya. Yang kalau tidak, manusia itu pasti akan terjatuh kepada sifat-sifat kebinatangannya. Jadi, ini sebab yang kedua. Kata beliau, kenapa pada beliau tarekat ini adalah merupakan satu wajib yang aradi. Ya. Yang ketiganya, sebab tasawuf itu katanya adalah merupakan satu ilmu yang mengenalkan kita tentang keburukan nafsu dan cara untuk melawan nafsu. Kerana terangkan situ prosesnya ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli.
Maka takkan mungkin kita akan dapat menjalani perkara itu kalau hanya sekadar dengan teori. Apa itu tahalli, tahlil, tajalli. Itu takkan mungkin kita akan faham kalau tidak melalui riyadhah, mujahadah di dalam tarekah. Jadi kata beliau, itu adalah merupakan satu bentuk kewajipan yang tersirat yang mesti kita faham untuk kita memahami dan untuk kita menjalankan diri kita di atas perjalanan tarekah sufiyah. Dan kita tahu bahawa yang berkata tadi sebenarnya beliau adalah merupakan seorang muhaddits di Maghribi. Syekh Abdullah bin Muhammad Siddiq Al-Qumari ini daripada keluarga Qumariyah yang terkenal sebagai tajul muhaddithin, sebagai mahkotanya para ahli hadis di Maghrib, yang memang terkenal namanya. Jadi bukan sekadar tasawuf, ini adalah merupakan seorang yang faqih dalam mazhab Maliki dan juga seorang yang alim dalam bidang hadis. Bab yang keempat dikatakan bahawa sesungguhnya bila mana seseorang itu dia nak memahami tasawuf dan nak menjalani akan perjalanan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia perlu kepada satu bentuk contoh. Dia perlu kepada satu bentuk pendidikan. Maka pendidikan itu takkan mungkin dapat diistiqamah kecuali melalui mana-mana salah satu daripada madrasah tarekah sufiyah. Yang di situ sudah ada contoh dan tauladannya. Kaifiat zikirnya, macam mana nak mengenal diri dan macam mana nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang kelima, bila mana kita ini berjalan menuju kepada Allah, maka di waktu itu wajib pada kita ada guru. Maka dalam hal ini, guru tak akan mungkin kita akan dapat melazimi dia, melainkan dengan kita mengikuti salah satu daripada tarekah-tarekah yang muktabarah. Maka dalam hal ini beliau menyatakan firman Allah SWT, wattabi' sabili man anaba ilayya. Dan hendaklah kamu itu mengikuti jalan orang yang bertaubat kepadaku. Maka dalam hal ini tak akan mungkin dapat kita memahami arti ihsan dan hakikatnya itu kecuali di atas asuhan dan didikan daripada seorang murabi ataupun seorang mursyid yang kamil. Maka ini yang kelima alasannya, yang dikatakan kenapa seseorang itu perlu melazimi tarekah. Adapun yang keenam, bahawa sesungguhnya dalam seseorang itu beramal dengan tarekah, maka pastinya seseorang itu akan dilatih hatinya itu untuk menggantungkan hatinya itu hanya kepada Allah, tidak pada yang lain, melalui jalan-jalan yang telah dijelaskan. Maka dalam masalah ini kata beliau, tidak akan dapat perkara itu melainkan dengan seseorang itu melazimi mana-mana tarik daripada tarekah sufiyah untuk memahami perjalanan kerohanian itu dengan lebih teratur dan tertib. Yang ketujuh kata beliau, sesungguhnya bila mana dalam tarekah sufiyah itu kita ada peluang berhubungan dengan para mursyid yang sebelum kita, yang ada dia punya nurnya, yang ada dia punya wasilahnya, sebagaimana para nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dia ada wasilahnya dengan Nabi Ibrahim, sampaikan dalam doa tahiyat yang kita baca, diberikan keselamatan itu juga kepada Nabi Ibrahim. Maksudnya ada salah silah begitu. Maka kata beliau dalam hal ini, bila mana kita dalam tarekah sufiyah ini kita ada sohbah, dan kita ada wasilah dengan mursyid kita dan mursyid yang sebelum itu, sehingga sampai salah silahnya ataupun rantaiannya itu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada Amin Jibril sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya hubungan kita dengan Nabi itu secara nur terbit di situ. Dan sesungguhnya kata para ulama sufi, seseorang itu pasti ada ayahnya, dan orang yang tidak ada ayah ini ibarat anak yang tidak mempunyai ayah yang sah. Maksudnya dia bukan anak daripada anak hubungan yang halal, melainkan dia adalah merupakan daripada anak zina. Itu ibarat bagi orang yang tidak ada guru di dalam perjalanan kerohaniannya. Sampaikan kaedah menyatakan, laulal murabbi ma'ariftu rabbi. Kalau tak kerana murabbiku, aku takkan kenal akan Tuhanku. Man la syaikha lahu fal syaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak ada syekh padanya, maka syaitan itu syekh. Jadi itu alasannya. Dan yang ke-8, beliau mengatakan
bila mana kita mengikuti salah satu daripada tarekah-tarekah yang muktabarah, maka pastinya hati kita itu akan dilatih dan dididik dengan zikrullah dan akan dibantu dengan barakah daripada orang-orang yang terdahulu daripada kita itu untuk kita menjadi orang yang sentiasa berzikir, sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita dapat hubungkan hati kita itu dengan para masyayikh kita dan dibawa untuk kita sampai kepada ma'rifatullah. Maka ini di atas 8 perkara ini beliau mengatakan pada beliau bahawa sesungguhnya tarekat sufiah itu pada orang awam sama seperti mazhab dalam memahami Islam, dalam kita nak mengamalkan syariat untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di waktu itu diletakkan hukumnya adalah merupakan wajib yang aradhi, ya. Berdasarkan kepada kaedah usul fiqh pun begitu, ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Tidaklah menjadikan benda itu wajib, melainkan jalan ke arahnya itu juga akan jadi wajib. Lil wasil hukmul maqasid, bagi setiap wasail ataupun setiap jalan-jalan untuk menuju kepada matlamatnya, hukumnya sama macam matlamat itu. Jadi ini pegangan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Syekh Abdullah bin Muhammad Siddiq Al-Qumari. Baik, kita ambil satu daripada kitab yang berada di Nusantara kita, iaitu kitab Syiar Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falembani, juga menyatakan benda yang sama. Dalam jilid yang keempat menyatakan bahawa seseorang yang tidak menjalani tarekah sufiah, walaupun seorang ulama sekalipun, tak akan mampu untuk menaikkan nafsunya itu ke tahap mutmainnah, melainkan dia hanya akan dapat sampai ke peringkat lawamah atau paling tinggi pun mulhimah. Mutmainnah tak akan mungkin dapat, melainkan dengan jalan tarekah sufiah. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama kita berkenaan dengan hukum tarekah, ya. Dan kalau kita lihat dalam permasalahan tarekah ini sebagaimana disebutkan oleh Dr. Muhammad Yusuf Khalid berkenaan dengan dalam kitabnya Madkhalah Tasawuf, dia menyatakan bahawa sesungguhnya untuk kita mengambil tarekat khusus itu kita kena ada beberapa syarat. Di antaranya mengambil bai'ah ataupun talqin daripada guru yang mursyid ataupun murabbi yang menjalankan syariat dengan sebaik mungkin dan melaksanakan amal-amal tarekat secara istiqamah. Maksudnya kena ada guru. Dan yang keduanya, kita mengambil zikir ataupun amalan yang khusus dan juga kita mengambil manhaj ketuhanannya, ilmu berkaitan dengan zikir yang kita nak amalkan itu, yang menjurus kepada ma'rifatullah. Bukan zikir yang biasa, bukan zikir yang bersifat hasanat, tetapi zikir yang membentuk ataupun yang bersifat darajat, yang menaikkan maqam kita daripada satu nafsu yang terkeji kepada nafsu-nafsu yang mulia dan nafsu-nafsu yang diradai. Adapun yang ketiga, mengamalkan contohnya pembacaan maulid, ya, ataupun membaca manaqib, membaca kisah-kisah para masyayikh, guru-guru yang sebelumnya. Kerana itu adalah merupakan contoh dalam kita beramal dengan tarekah, bila mana kita nak sampai kepada Allah SWT. Jadi kata beliau ada 3 syarat am ini. Iaitu mesti mengambil bai'ah. Yang keduanya ada zikir ataupun amalan khusus, ilmu yang khusus berkaitan dengan manhaj ketuhanan. Dan ketiganya mengamalkan pembacaan maulid, manaqib, auliya dan sebagainya. Jadi ini yang berkaitan dengan permasalahan tarekah, ya. Bermasalahan dengan masalah tarekah. Jadi sebelum kita nak masuk kepada perbicaraan kedua, anda nak buka soalan dulu lah. Kalau ada soalan boleh kita tanya 1-2 soalan, nanti kita akan pindah pula kepada permasalahan wasilah ataupun tawassul pula, insya-Allah. Jadi anda kembalikan kepada saudara Rafidi untuk mungkin ada persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh awam kepada kita untuk kita jawab. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Boleh dengar suara saya? Boleh. Thank you, syukran Ustaz Samsul for the explanation. Now we open for any question daripada kawan-kawan. You can switch on your mic. 2 soalan boleh, Ustaz? Kita bagi 3 soalan. 3 soalan daripada 3 participant. Silakan.
Ada soalan? Syaridan? Abang Mail? Anybody? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, nak tanya, kalau dia kata tadi syaratnya mesti ada berbai'ah, lepas tu mengambil zikir-zikir yang khusus. Lepas tu Ya. kalau lah ni berbai'ah maknanya kena jumpalah dengan guru tu. Ya. Lepas tu zikir-zikir ni katalah dia dah ambil tu tak boleh diamalkan. Macam mana Ustaz dia? Maknanya kalau dah ambil tu mesti boleh diamalkan lah. Sanggup mengamalkan. Itu Ustaz masalahnya kalau dah berbai'ah tu mesti kita memang dah sedia untuk mengamalkan zikir-zikir yang yang adalah macam tu. Andainya tidak boleh tu macam mana Ustaz? Itulah persoalannya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Audio Ustaz mute. Okey, dengar tak suara saya? Ya, dengar. Okey. Baik, sebenarnya bila sebelum kita nak ambil tarekah ni, pertama sekali kita dikendaki untuk tengok kita punya kemampuan dululah. Pertama sekali berkaitan dengan adakah zikir yang kita nak ambil bai'ah tu kita boleh amalkan ataupun tidak. Memanglah kita sebutkan tadi, tarekah ni kalau pada setengah ulama dia macam wajib ardi. Tetapi kita kena melihat juga kepada kemampuan kita. Sebab ada tarekah yang dia ada 3 bentuk tarekah sebenarnya. Ada tarekah yang memang berat. Berat. Itu kira yang dia punya suluk dia berat, zikir dia pun banyak, kemudian adab dia tu tinggi, adabnya tu ketat. Dia ada tarekat yang macam tu. Ada tarekat yang pertengahan. Pertengahan ni nak kata berat sangat pun taklah berat sangat, tapi boleh tahanlah juga. Zikir pun tak ada lah sampai puluh-puluh ribu, tapi ribu jugalah, kan? Ada yang jenis macam tu. Ada tarekat yang jenis mudah. Ada tarekat yang jenis mudah, maksudnya kita hanya amalkan zikir-zikir yang diberikan oleh para guru kita. Ada dia punya zikir harian dia pagi dan petang. Cukup kita nak beramal dengan amalan tersebut. Anda bagi contoh lah. Satu contoh, kita bagi contoh. Contoh apa tarekat-tarekat yang berat ni? Contoh apa tarekat-tarekat yang berat ni? Kalau contohnya tarekat Malamatiyah contohnya. Itu satu tarekat yang cukup berat. Kita pun tak bisa dengar kat sini kan. Satu tarekat yang memang mereka kena bersifat dengan sifat zuhud sungguh. Bukan setakat zuhud tu di hati. Tak. Dia orang kena buat secara zahir. Mereka kena menzahirkan zuhud tu. Seumpama mereka tu sampai peringkat kena ada dia punya latihan-latihan mereka yang kena duduk tengah masyarakat, contohnya pergi berkhidmat kepada orang awam dan sebagainya, dan ada dia punya suluk-suluk dia yang agak susah. Contohnya macam kita tengok dalam tarekah Maulawiyah, dia ada suluk dia 1000 malam tak boleh tidur. 1000 malam tak boleh tidur. Dia bersama dengan murid kanannya ataupun dia punya ketua usrah dia punya latihannya 1000 malam, dekat 3 tahun tak boleh tidur malam. Dia boleh tidur waktu qailallah saja, sebelum zuhur saja. Tetapi waktu malam mereka tidak boleh tidur, melainkan mereka kena ada menghabiskan zikir-zikir yang tertentu. Itu contoh, itu yang berat. Baik, ada zikir, ada tarekat-tarekat yang peringkat pertengahan yang taklah nak berat sangat, tapi berat jugalah. Contohnya tarekat Naqsyabandiyah contohnya. Dia ada dia punya suluknya 40 hari, dia ada suluk dia 20 hari, paling tidak 10 hari. Dan dia kena menghabiskan dia punya zikir rutinnya paling tidak 5,000 zikir Allah sehari semalam melalui dia punya tawajuh dia. Dia ada dia punya muraqabah dia ada maqamat dia. Jadi ini yang agak sederhana, yang kalau kita lalui itu penuh dengan disiplin lah, dan ada adab yang tertentu. Tapi ada juga tarekat-tarekat yang peringkat yang ketiga, iaitu peringkat yang
tasahul ataupun yang mudah-mudah ni. Contohnya tarekat Ba'lawi, tarekat Alawiyah, tarekatnya para habaib contohnya kan. Jadi ini mudah sebab apa yang mereka amalkan tu ratib atas ya, ataupun ratib adat. Sekadar itu dia punya zikirnya dan kena ada dia punya maulidnya kan, ada dia punya apa dia punya haulnya, setakat itu je lah. Maksudnya dia tak adalah nak pergi jumpa guru tu kena sohbah betul-betul dengan guru, duduk dengan guru 40 malam contohnya. Dia tak ada macam tu. Dia lebih kepada kata apa, mahabbah kepada Nabi dan sebagainya. Jadi ini yang agak ringan. Jadi mana-mana pun ikut kemampuan kita lah. Sebab dalam kaedah pengamalan ni, makin banyak kita buat, makin dapat banyaklah keterbukaan. Ya. Dia ikut pada kita lah. Baik. Itu satu keadaan. Satu keadaan lagi, kalau kita ambil satu tarekat, kita sudah bai'ah. Tapi kita tak boleh nak amal dengan zikir itu. Apa yang kita kena buat? Sebaiknya kita pindahlah tarekat. Pindah tarekat yang lebih mudah. Daripada tarekat yang kita rasa susah tadi tu kepada tarekat-tarekat yang lebih mudah. Sebab kata Syekh Sulaiman Zuhdi, guru kepada Syekh Abdul Wahab Rakan, dia mengatakan dalam fatwa dia, sesungguhnya kita boleh untuk berpindah dari satu tarekat kepada satu tarekat yang lain dengan syarat muktabarah, tarekat yang masyhur, yang kita tahu benarnya, kita boleh pindah dengan syarat dan adab yang tertentu. Maksudnya kita kena jumpa baliklah dengan syekh yang kita ambil amalan tersebut, kita katakan kita tak mampu dan kita minta secara baiknya kita tidak mahu lagi mengamalkan tarekat tersebut. Jadi kita minta izin untuk kita keluar. Itu lebih baik. Dan kita terus pergi kepada tarekat yang kita rasa mudah untuk kita amalkan. Jadi itu jalan penyelesaian. Wallahu a'lam. Untuk jawapan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Ustaz, Nai Ismail. Ya. Nak tanya Ustaz, okey, tarekat ni dia ada era-era dia ke? Kemudian yang terbaru, mungkin dalam kajian Ustaz lah, ada ke tarekat-tarekat lain yang orang amalkan yang paling baru untuk zaman terkini lah istilahnya begitu? Baik, dalam hal ni sebenarnya kalau dari segi pengkajian tarekat ni sebenarnya, tarekah ni sebenarnya lagi panjang dia punya silsilah dia lagi baik. Itu dalam segi pengamalan tarekah. Maksudnya lagi lama tarekah tu, itu lagi baik. Dia berbeza dengan pengajian hadis. Pengajian hadis makin singkat, ringkas dia punya sanad dia, rawi dia, makin baik, makin tinggi dia punya martabat hadis tersebut. Itu dinamakan sebagai ali. Ya. Kalau kita punya katalah kita dengan hadis tersebut, kita ada lebih kurang daripada Imam Bukhari itu sampai kita mungkin ada lebih kurang 15 ataupun 18 rawi, ya, daripada Imam Bukhari itu nak sampai kepada Nabi SAW mungkin ada 6-7 rawi, sudah berapa tu? Itu dikira kita punya hadis tu dah ke terbelakang, maksudnya kita dah nazil, ya, kita dah jatuh dia punya segi martabat kemuliaan sebagai muhaddis lah. Tapi kalau kita ada sanad yang lebih tinggi, orang lain sanad sampai 30, kita punya sanad 25 aja sampai Nabi. Itu dikira sebagai sanad ali dalam hadis. Jadi dalam ilmu hadis, makin sedikit rawi, makin dikira bernilai hadis tersebut. Tetapi dalam tarekah, sebaliknya. Dalam tarekah, makin lama tarekah tersebut, makin baik. Sebab dia dibuktikan dengan salasilah, sebab setiap para masyayikh yang melalui tarekah tersebut, dia akan dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan nur. Dan nur itu akan disalurkan, akan lalukan kepada orang yang di bawah tarbiyahnya dan terus di bawah tarbiyahnya. Jadi makin lama tu nafas dipanggil al-anfas al-quduksiyah itu, nafas suci itu dia akan diperturunkan daripada generasi ke generasi sampailah kepada zaman yang mutakhir. Ya. Jadi dalam sanad dan salasilah tarekat sebenarnya makin panjang tarekat tu punya sanad dan salasilah lebih baiklah. Artinya banyak guru-guru yang ada untuk memantau perjalanan kerohanian kita. Berbanding dengan tarekat-tarekat yang baru. Berbanding dengan tarekat-tarekat yang baru yang dia punya sanad dan salasilah dia tu dia tidak mempunyai satu kejituan, ya, di segi sabat, di segi silsilah, ya, di segi sanad. Ya, jadi tidak jadi salah kalau ada tarekat yang baru, tetapi di segi kemuliaan dia kita kena akui tarekat yang lebih dahulu itu lebih aula daripada tarekat yang terkemudian. Baik. Soalan kita balik ke soalan tadi. Ada tak tarekat yang baru?
Kalau nak tengok segi kajian, tarekah yang baru ni sebenarnya yang ada sebenarnya dia lebih kepada ahwal. Lebih kepada ahwal-ahwal orang-orang sufi yang bawa lah. Contohnya kalau kat Indonesia tu macam-macam tarekat baru, tapi betul-betul tarekat yang dikaji dan yang dibuat satu pengkajian lah secara menyeluruh. Yang saya jumpa tarekat Muhammadiyah lah, yang dibuat oleh Syekh Muhammad Abdullah Suhaimi, ya, yang itu dikirakan sebagai terbaru sebab dia dikirakan pada abad yang ke-20, 1923. Dia itu dikirakan maksudnya yang terbaru lah, Muhammadiyah tu, dan dia telah dibuat kajian. Cuma kita tahu bahawa Muhammadiyah itu sebenarnya asalnya adalah daripada Ba'lawi, daripada Alawiyah ataupun daripada marga Ba'lawi. Dia pergi kepada Syekh Faqih Muqaddam, yang seterusnya kepada Isa Al-Muhajir, sampailah kepada sampai kepada Musa Kazim, sampai Ja'far Shadiq dan sebagainya. Ya. Jadi ini adalah merupakan tarekah daripada tarekah sebahagian tarekah Ba'lawi ataupun Alawiyah yang ada pada zaman kita pada hari ini. Jadi sekadar itulah wallahu a'lam yang saya tahulah. Lepas daripada itu dia hanya amalan-amalan orang yang khusus tapi tak membentuk tarekah. Sebab tarekah tu sebagaimana saya katakan tadi, dia ada dia punya ciri-ciri khas. Dia ada suluk dia ada punya amalan dia, dan ada yang mengkajinya, sehingga mengeluarkan sesuatu fatwa ataupun mengeluarkan sesuatu pendapat tentang masalah itu. Maka itu di antara tarekah-tarekah yang muda lah, iaitu tarekah Muhammadiyah. Dan juga sebelum tu ada satu tarekah namanya tarekah Ahmadiyah, yang dibawa oleh Sidi Ahmad. Jadi Sidi Ahmad daripada tarekah Ahmadiyah dan juga Syekh Muhammad Al-Utsaimin, kalau kita lihatkan jalannya tu sama-sama, iaitu bertemu dengan Nabi SAW secara yaqazatan. Wallahu a'lam. Last question. Lagi ada soalan? Ustaz, boleh proceed ke Ustaz? Okey, kalau tak ada kita pergi kepada bab yang kedua, iaitu berkenaan dengan tawassul. Betul. Jadi tadi kita bicarakan tentang tarekah. Yang kedua kita bicarakan tentang tawassul. Apa yang dikatakan tawassul. Baik. Tawassul ini kalau kita lihatkan dia adalah merupakan satu istilah dalam bahasa Arab yang bererti perantara, ataupun disebutkan juga dengan istighasah. Ya. Disebutkan juga dengan isti'anah. Ya. Maksud istighasah tu kita meminta pertolongan, al-ghaith, minta pertolongan daripada Allah SWT ataupun daripada sesiapa yang saleh yang kita nak tawassul dengan dia. Dan juga disebutkan dengan nama juga sebagai tawajjuh, atau tajawuh, tajawuh. Tawajjuh pun dia, tajawuh pun dia juga. Maksudnya kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memohon kepada Allah Taala di atas keberkatan orang-orang yang diberkati. Baik, kalau kita lihat dalam istilah ahli sufi, apakah maksud tawassul ini? Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim, Tafsir Ibn Katsir. Ibn Katsir telah memberikan pengistilahan tawassul ini, iaitu al-wasilatu hiyallati yutawassalu biha ila tahsilil maqsud. Yang dikatakan tawassul itu adalah wasilah terhadap sesuatu perkara dapat penyebab sampainya kepada tujuan. Itu maksud dia. Yang diberikan takrifan dia oleh Ibnu Katsir. Dan juga disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Harari dengan maksud tawassul itu adalah talabul khusuli manfaatin atau indifa'i madarratin minallahi bidzikri ismi nabi awwali ikraman litawassuli.
Yang dikatakan tawassul itu adalah memohon datangnya satu kemanfaatan atau terhidarnya bahaya kepada Allah SWT dengan menyebut nama ataupun wali untuk menghormati keduanya. Jadi tawassul itu adalah memohon datangnya satu kemanfaatan atau terhindarnya bahaya kepada Allah. Kita minta kepada Allah tapi dengan menyebut nama wali, menyebut nama Nabi ataupun wali yang kita hormati yang menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dasarnya kalau kita lihatkan perkataan wasilah atau tawassul ini ada dalam Quran, ya, Allah menyatakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-35, Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah menyatakan ya wahai orang beriman, takutlah kamu pada Allah Subhanahu Wa Taala dan carilah jalan kepadanya. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dengan menggunakan wasilah tadi, bersungguh-sungguh agar kamu itu beruntung di atas jalan yang benar. Jadi kalau kita lihatkan ini adalah merupakan salah satu dalil yang digunakan untuk mengharuskan tawassul. Baik, kalau kita melihat dalam kitab Adwa'ul Bayan karangan Al-Syanqiti, ketika mana dia menghuraikan ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu tunjukkanlah kami jalan yang benar, iaitu jalan orang yang kau berikan nikmat kepadanya. Dikatakan bahawa sesungguhnya kita minta pada Allah, tapi jalan yang mana? Jalan orang yang engkau berikan nikmat pada, yang kau berikan nikmat kepadanya. Iaitu kita baca dalam Fatihah lah. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukanlah jalan orang yang kau sesatkan dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Jadi siapa orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah SWT ini? Maka tafsir Al-Fatihah itu pada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu pada surah An-Nisa ayat 69, Allah menyatakan wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqah. Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 69, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka dia akan duduk bersama-sama dengan orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Iaitulah golongan para nabi, golongan para siddiqin, syuhada dan salihin. Jadi para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ini adalah merupakan 4 golongan atau 4 jalan yang dibahaskan berkaitan dengan jalan-jalan untuk menuju pada Allah Taala. Dan salah satu disebutkan di situ adalah jalan para siddiqin. Dalam Quran pada ayat yang lain Allah menyatakan kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu bersama dengan orang yang sadiqin, orang yang siddiq ini. Dan di situ dapat kita bahas orang yang punya hati seumpama Abu Bakar As-Siddiq. Itulah golongan para mursyid yang hati mereka itu telah sampai kepada tahap di mana ketakutannya macam Abu Bakar As-Siddiq. Memang takkan sampailah kepada Sayyidina Abu Bakar, tapi macam begitu. Itulah para mursyid. Ataupun para salihin, golongan orang-orang yang saleh yang mengikuti jalan para mursyid. Iaitu kita sebutkan tadi golongan para ahli tarekah dan sebagainya. Maka ini yang kita katakan sebagai tawassul tadi. Ya. Jadi kalau kita lihatkan tawassul ini, dia ada 2 bahagiannya. Ada tawassul yang disepakati bolehnya oleh semua a'imah dalam firqah-firqah Islam ataupun imam-imam dalam semua firqah Islam. Ada tawassul yang yang tidak disepakati, ya, ataupun yang ada khilaf padanya. Baik tawassul yang dibolehkan ataupun yang ittifaq semua para imam ni mengatakan boleh, tak kiralah sufi ke, ahli sunnah ke, sunni ke, wahabi ke, mereka ittifaq di atas tawassul tu. Iaitu 3 bahagian lah. Ya. 3 bahagian. Pertama, bertawassul di atas nama Allah Ta'ala dan juga sifatnya untuk kita memohon kebaikan dan keberkatan dalam amalan kita. Yang kedua, bertawassul dengan amal soleh. Sebagaimana hadis sahih dalam Al-Bukhari. Kisah 3 orang yang mereka itu masuk ke dalam gua, ditutupi dengan batu, sehingga akhirnya mereka tak boleh keluar. Akhirnya mereka bertawassul dengan amal mereka. Yang pertama, dia bertawassul dengan bagaimana dia menjaga ibu bapa dia. Yang kedua, macam mana dia menjaga harta.
harta sahabatnya yang tinggalkan. Yang tiganya dia bertawassul di atas mujahadah dia, mengelakkan daripada perkara yang mungkar. Jadi itu dibenarkan sebab ada hadis sahih. Dan yang ketiganya bertawassul dengan seorang saleh ketika mana hidup. Ini sepakat, ya. Ini sepakat. Adapun tawassul yang tidak disepakati ialah tawassul dengan seseorang yang telah meninggal dunia, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Ini golongan Wahabi memang tak setujulah. Tapi pada golongan Ahli Sunnah juga golongan Sufi, ini adalah merupakan sesuatu yang mempunyai dalil padanya, ya. Dan juga bukan setakat itu saja, kita juga boleh bertawassul kepada para aulia Allah Taala atau orang soleh sama ada hidup ataupun setelah mana dia meninggal dunia. Baik. Jadi ini yang kita maksudkan dengan tawassul tadi, ya. Jadi kalau kita lihatkan tawassul itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Seumpamanya kalau kita lihatkan dalam tawassul yang tidak disepakati, bagaimana ketika mana diceritakan dalam surah An-Nisa, ayat 64, Allah menyatakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajidullaha tawwaban rahimah. Dalam surah An-Nisa ayat 64, Allah menyatakan sesungguhnya jika mereka ketika mana menganiaya diri mereka, maka datang kepadamu wahai Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah dengan pergi kepada Nabi, ya. Dan Rasul pun memohon ampunan untuk mereka, maka tentulah mereka akan mendapati Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini memang masyhur, ya, kalau kita lihatkan kisah Imam Qurtubi yang dinukil kisah dia tu oleh Imam Ibn Katsir, ya, dan juga oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Idah dia, ya, yang ketika mana kata beliau sesungguhnya ketika dia sedang menziarahi akan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang Arabi, datang seorang Arab desa, ya, yang selepas daripada kewafatan Nabi, dia memberikan salam kepada Nabi, dan di waktu itu dia menangis di atas makam Nabi, dan dia membaca ayat ni supaya Allah ampunkan dia, ya. Dia minta kepada Allah SWT agar Allah ampunkan dia dengan perantaraan Nabi. Dia ada syair dia, panjang juga syair dia, tapi kita ringkaskan. Dia membaca syair tersebut, sehinggalah di waktu itu orang Arab itu dia pergi begitu saja, dan kemudian Imam Qurtubi ini dia mengantuk, ya, datangi dengan mengantuk, dan kemudiannya dalam tidurnya dia bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pesan dekat Imam Qurtubi ini dengan mengatakan, wahai Qurtubi, kejarlah Arabi ini ataupun orang Arab ini dan sampaikan berita gembira kepadanya bahawa Allah telah mengampunkan dosanya. Maka dalam kisah ini, kisah yang masyhur, ya, kalau kita baca dalam kitab Imam An-Nawawi contohnya Idah fi manasikil hajj, contohnya kita akan jumpa kisah ini. Hatta dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi pun disebutkan tentang kisah ini ketika mana kita menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini daripada ayat yang kita baca tadi dalam surah An-Nisa 64, bahawa perkara itu boleh terjadi walaupun selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi di situ ada dalil yang menunjukkan bahawa sesungguhnya bertawassul itu bukan hanya sekadar waktu hidup, hatta kepada ataupun dalam keadaan hal Nabi SAW dah wafat pun perkara itu boleh berlaku, ya. Dalam satu hadis Nabi SAW daripada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, contohnya ada hadis yang mengatakan al-qamaqal, ya, Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda, ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta araddu salam. Al-qamaqal, maka Nabi mengatakan, dan tidaklah seseorang yang memberikan salam kepadaku melainkan Allah memulangkan atau mengembalikan kepadaku ruhku jika aku mampu untuk menjawab salam orang tersebut. Jadi dalam hal ini dia ada perkataan, ya, raddallahu alayya ruhi. Allah mengembalikan kepadaku ruhku untuk menjawab salam orang yang menyampaikan salam kepadaku. Maksudnya Nabi SAW dari segi alam rohaniahnya tidak mati dan tidak meninggal dunia, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran, Allah menyatakan wala tahsabanna allazi qutilu fi sabilillah amwat bal hum ahya'in wa inda rabbihim yarzaqun. Dan janganlah kau mengatakan orang yang mati bagi Allah Taala itu dia mati, tapi mereka itu mendapat rezeki si Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi ini perbahasan berkaitan dengan tawassul, ya, berkaitan dengan tawassul. Jadi dalam hal ini sebagaimana kita sebut tadi, tawassul itu ada yang disepakati dan ada yang tak disepakati. Malah kalau kita lihatkan para ulama dalam masalah ini juga banyak mengarang bait-bait syair, bait-bait zikir contohnya dalam nak menyebutkan tentang bagaimana bertawassul kepada orang-orang yang dinamakan sebagai aulia Allah walaupun mereka itu telah berpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana satu zikir ataupun syair yang terkenal yang dinamakan sebagai ibadallah rijalullah, yang dikatakan yang mengarang syair ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kalau dalam Arab Muhammadiyah diletakkan pada nazam yang kedua, ya, yang berbunyi ibadallah rijalullah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asa nahza bi fadlillah wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala fansuru lillah. Ini adalah merupakan zikir ataupun syair yang dinamakan ibadallah rijalullah yang dijumpai dalam sejarah kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, kalau kita buka dalam kitab Lam'atul Ma'ani ala Tarjamatil Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita akan jumpa. Ini di antara karangan-karangan beliau. Jadi ini contoh, ya, contoh yang berkaitan dengan masalah tawassul itu, ya. Baik. Jadi persoalannya sekarang ni kita tengok dalam amaliyah orang-orang sufi contohnya, mereka banyak bertawassul selain pada Nabi SAW, ya. Mereka juga bertawassul kepada para aulia, dan kita tahu para aulia itu telah meninggal dunia. So macam mana dia punya kedudukannya dalam masalah ini, ya. Baik, dalam hal ini kita dah sebutkan tadi, menurut ahli sunnah wal jamaah dan saadat sufiyah ataupun a'immah sufiyah, kita dah menyatakan bahawa perkara ini adalah harus hukumnya untuk bertawassul dengan seseorang yang semasa hidupnya ataupun selepas kematiannya. Sebab kita tidak ada masalah. Pada kita bukan yang memberikan mudarat ataupun manfaat itu orang yang hidup atau yang mati itu, tak. Kita minta kepada Allah. Tapi kita mengambil keberkatan dia. Ya, kita mengambil keberkatan dia sebagaimana yang kita sebutkan kemudian sebelum tadi, ya. Macam mana kita mengambil keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kemudian kita mengambil keberkatan guru-guru kita dan sebagainya. Baik. Dalam hal ini kita nak tengok apakah dia punya landasan dia dan dalil-dalil dia. Ya, apakah benda ni boleh ataupun tidak. Baik, kita bagikan kepada dua bahagian. Pertama, ulama yang mutaqaddimin, ya, atau ulama-ulama yang terdahulu, dan keduanya kita bagi kepada ulama-ulama yang mutaakhirin, ya. Mutaakhirin itu maksudnya yang 500 tahun. Maksudnya yang dia lebih kepada apa? Kepada lepas daripada kurun fadilah lah, ya, lepas daripada 300 kurun yang Nabi SAW kata khairun nasukarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, dan kemudian kurun yang mengiringi kurun selepas aku, dan kurun yang mengiringi selepas kurunku. Baik, kalau kita lihatkan pendapat-pendapat ulama mutaqaddimin tentang masalah tawassul ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah, ya, sebagaimana beliau menyatakan dalam kitab Al-Ilal wal Ma'rifah Ar-Rijal, berkaitan dengan pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan qala Ibnu Uyainah rajulani salihani yustaqsa bihima Ibnu Ajlan wa Yazid bin Jabir, rawahu Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan sesungguhnya Sufyan bin Uyainah berkata ada dua lelaki yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang saleh, yang dapat menurunkan hujan dengan cara bertawassul kepada mereka, iaitu Ibnu Ajlan dan kedua Yazid bin Jabir. Dan ini perkataan Sufyan bin Uyainah, seorang muhaddisin, seorang siqah yang terkenal di zamannya, ya. Baik, ini di antara perkataan beliau. Yang kedua, Imam Abu Hanifah. Kalau kita lihatkan, ya, Imam Abu Hanifah yang ketika mana beliau itu menziarahi ke makam Nabi SAW di Madinah, ya, disebutkan dalam kitab Ziarah An-Nabawiyah karangan Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, bahawa Imam Abu Hanifah dia akan menyatakan satu bentuk syair, ya. Dia mengatakan ya akramat thaqalain ya kanzal wara judli bijudika wardini biridhaka, wahai orang yang termulia di antara manusia dan jin dan sebaik-baik makhluk, berilah kemurahan kamu kepadaku, redhalah aku dengan redhamu.
aku rindu kemurahan dirimu, sesungguhnya engkaulah satu-satunya harapanku, katanya. Jadi ini di antara syair-syair yang dilantunkan oleh Imam Abu Hanifah ketika mana berziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya selepas wafatan Nabi pun Imam Abu Hanifah dia menyatakan perkara ini. Maksudnya mengharapkan akan barakah Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas wafatan baginda, ya. Dan begitu juga daripada Imam Malik. Ini satu perkara yang memang saya kalau pergi Mekah memang saya akan pakai dalil ni lah. Ya, sebab kadang-kadang bila kita berdoa sampai dekat makam Nabi, kita akan doa menghadap apa? Menghadap makam. Ya, sedangkan kalau kita tengok petugas-petugas yang menjaga makam Nabi, dia akan suruh kita untuk menghadap ke kiblat. Kan? Tapi biasa orang daripada Nusantara, daripada golongan Ahli Sunnah wal Jamaah, walaupun dia Hanafi, walaupun dia itu Maliki, bila mana datang ke makam Nabi, mereka akan menghadap ke makam Nabi. Sebab apa? Dia ada satu riwayat, ya, daripada Imam Malik ini, kalau kita lihatkan, yang disebutkan di dalam kitab Imam Baihaqi, ya, riwayat Imam Baihaqi, disebutkan bahawa satu ketika beliau ini, Imam Malik ini, dia pergi ke makam Nabi dan di waktu itu dia berdoa menghadap makam Nabi. Sehingga kan khalifah di waktu itu yang bernama Abu Ja'far Al-Mansuri, dia mengatakan kepada Imam Malik, "Hai Abu Abdullah, apakah aku akan menghadap kiblat dan berdoa ataupun aku menghadap Rasulullah?" Maka di waktu itu khalifah bertanya kepada Imam Malik, "Aku nak menghadap kiblat ke atau aku nak menghadap makam Rasulullah?" Maka kata beliau, kata Imam Malik, "Mengapa engkau nak memalingkan wajahmu daripada beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan beliau adalah wasilah bagi kamu. Dan wasilah ayah kamu Adam alaihissalam sampai ke hari kiamat. Arahkan wajahmu kepada beliau. Mohonkan syafaat kepada Allah dengan cara bertawassul kepada beliau. Sehingga Allah akan menerima syafaatnya dan mengabulkan doa kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika mereka datang ketika mana ayah diri mereka, datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohon ampun kepada mereka, tentulah mereka akan menemukan Allah Maha Pengampun atau penerima taubat dan Maha Penyayang. Surah An-Nisa yang kita bahas tadi, kisah Utbi, dibawa akan ayat tersebut. Jadi sebab itu kalau kita lihat, dalam mazhab Maliki, lebih aula kita menghadap makam Nabi berbanding dengan kita menghadap kiblat. Sebab asbab Nabi lah Allah palingkan kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah Al-Haram. Jadi ini satu dalil yang menunjukkan bahawa Imam Malik dia sangat menghormati dan sangat memandang tinggi tentang tawassul Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan begitu juga kita sebutkan dalam kisah Imam Syafi'i yang disebutkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad juzuk yang pertama. Dikatakan bahawa Imam Syafi'i radhiyallahu taala menyatakan daripada Ali bin Maimun, anak Ali bin Maimun, qala sami'tu Syafi'i yaqulu inni la atabbaruka bi Abil Hanifah wa aji'u ila qabrihi kulli yawmin yani za'iran fa iza aradat li hajatun sallaitu raka'ataini wa ataitu ila qabrihi wa sa'altu Allah hajata indahu fama tub'udu anni hatta tuqdah. Daripada Ali bin Maimun kata dia, aku telah mendengar Imam Syafi'i berkata, aku selalu bertabaruk dengan Imam Abu Hanifah dan mendatangi makamnya ketika mana berziarah setiap hari. Jika aku punya hajat, maka aku akan menunaikan solat 2 rakaat, lalu aku datangi makamnya dan akan memohon hajat itu kepada Allah di sisi makamnya. Sehingga tidak lama kemudiannya hajatku itu akan terkabul. Maka ini yang disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi, ya, berkaitan dengan apa yang dikomentarkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kita lihatkan keempat-empat imam, sememangnya dalam bab tawassul yang dikhilafkan itu, mereka mempunyai pandangan dan membenarkan dia. Baik. Kalau kita tengok pada ulama-ulama seumpama Ibnu Khuzaimah seumpamanya, diriwayatkan dalam satu kitab yang berkaitan dengan ilmu hadis, berkaitan dengan Ibnu Khuzaimah ini, dikatakan beliau ini ketika mana menzarahi maqam Ali Musa Ar-Ridha di kota Tus,
lalu dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertawassulkan kepada Ali bin Musa Ar-Ridha ini. Disebutkan dalam kitab tersebut, kami berangkat bersama pemuka hadis Abu Bakar Ibn Khuzaimah dan rakannya Abu Ali Al-Thaqafi beserta rombongannya para guru untuk berziarah ke makam Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Qadhim At-Tusi. Maka berkata dia, aku melihat ketakziman beliau itu Ibn Khuzaimah terhadap makam itu serta sikap tawaduknya terhadapnya dan doa beliau yang begitu khusyuk di sisi makam itu sampai membuatkan kami bingung. Jadi ini di antara perkara yang dibuat oleh Ibn Khuzaimah ketika mana menzahiri makam Ali Ridha. Maksudnya dengan betul-betul menganggap seolah-olah macam Imam Ali Ridha itu masih lagi wujud. Jadi ini adalah merupakan pendapat daripada Ibn Khuzaimah. Dan begitu juga kalau kita lihatkan, kalau kita buka dalam kitab contohnya Syiar Alam Al-Nubala kalangan Az-Zahabi. Memang kitab itu kalau kita mengaji bahagian rijal al-hadis untuk kita melihat dari segi komentar para rijal untuk kita melihat dari segi jarh wa ta'dilnya, banyak komentar-komentar yang diberikan oleh Az-Zahabi. Yang mana Az-Zahabi kita tahu dia anak murid kepada Ibn Taymiyah. Dia banyak dalam komentar-komentarnya bila mana dia menceritakan tentang biografi seseorang ulama ataupun seorang ahli hadis, maka kalau ahli hadis ini seorang yang saduq, seorang yang siqatus sabtun ataupun seorang yang thiqah, mesti kadang-kadang di akhir itu dia akan sebut dan sesungguhnya telah mengambil barakahlah ramai orang di kuburannya. Maksudnya dia memberikan satu komentar berkenaan boleh seseorang itu bertawassul dengan menziarahi makam seorang awliya Allah dengan berdoa di sisi makamnya untuk mendapatkan keberkatan. Jadi kesimpulan daripada perkara ini kita ambil daripada apa yang disebutkan oleh An-Nabhani berkaitan dengan tawassul yang walaupun dia khilafkan tapi punya dalil yang kita sebutkan tadi daripada Al-Quran, daripada kisah-kisah Nabi, para imam dan juga imam-imam hadis dan yang lainnya. Berkata Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Syawahidul Haq, dikatakan fala farqa fit tawassuli bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya'i wal mursalin sallallahu wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa kadzalika bil anbiya' was salihin la farqa baina kaunihim ahya'an aw amwatan li'annahum la yakhluquna syai'a wa laysa lahum ta'thirun fi syai'in wa innahum yatabarraku bihim likaunihim ahibba'un lillah ahibba'ullah ta'ala. Dalam masalah tawassul ini, kata An-Nabhani, tidak ada perbezaan antara tawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun pada para nabi yang lainnya. Begitu juga kepada para wali dan orang saleh. Dan tidak ada perbezaan pula antara tawassul kepada orang yang masih hidup ataupun orang yang telah meninggal dunia. Sebab hakikat mereka itu semuanya tidak mungkin mewujudkan atau memberikan pengaruh apa-apa. Tidak memberikan kesan. Mereka itu hanya diharapkan barakahnya. Sebab mereka adalah para kekasih Allah. Dan yang demikian itu dapat mewujudkan segala bentuk hajat itu hanyalah daripada Allah semata-mata. Bukan daripada pihak para wali yang diminta barakahnya. Iaitu kata beliau, mengakhiri komentar berkaitan dengan tawassul. Jadi kesimpulannya, dapat kita faham bahawa tawassul adalah merupakan satu benda yang harus dalam syariat dan ada wasilahnya di dalam agama. Malah kalau kita buka dalam kitab Syariah wa Tariqah karangan Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, yang salah seorang daripada pengasas kepada Jamaah Tabligh itu, dia mengatakan di antara amalan orang sufi itu bukan setakat tawassul, tapi adalah rabitah. Rabitah ini adalah kita menggambarkan wajah guru ketika mana kita berzikir. Yang dikatakan itu mempunyai satu hikmah yang sangat besar. Kenapa? Dengan kita membayangkan wajah guru itu, kata beliau, ini kata Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, seorang muhaddis yang sangat hebat di zaman dia, yang diakui oleh ulama-ulama Madinah. Jadi kalau kita lihatkan, kata beliau, dia mempunyai faedah yang sangat besar kerana dengan kita mengerti guru itu adalah merupakan tadawi bagi hati. Seumpama kalau seorang itu sakit, bila mana dia pergi bertemu dengan doktor akan bagi dia punya amanat-amanat dia atau nasihat-nasihat dia untuk dijaga kesihatan. Dalam masa yang sama, bila mana dia nak melakukan sesuatu pantang larang yang doktor tak bagi nak buat,
disebabkan nak jaga penyakit dia teringat muka ataupun gambaran wajah doktor, dia akan lebih takut. Maksudnya akan lebih berhati-hati dia supaya tak ambil benda-benda yang menjadi mudarat kepada kesihatan. Begitulah rabitah yang menjadi hubungan hati di antara para murid dan para guru mereka dalam amalan tarekah. Ya, bukan setakat tawassul tetapi peringkat rabitah, menggambarkan guru di dalam zikir mereka. Ini khusus ada di dalam tarekat Naqsyabandiyah sebab Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi ayahnya dan guru beliau adalah beramal dengan tarekat Naqsyabandiyah, dan beliau itu dikatakan juga beramal dengan tarekat Naqsyabandiyah Chistiyah. Jadi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan tawassul yang sebenarnya itu adalah daripada hukum syarak yang membenarkannya, insya-Allah. Jadi saya rasa dengan penjelasan ringkas itu, ya, dan dengan berkaitan dengan tarekat dan tawassul ini dapat memberikan pencerahan kepada kita untuk kita lebih mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi, ya. Allah menyatakan, ya alladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, hendaklah kamu takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dekatkanlah diri Allah kepada Allah Taala itu dengan mencari wasilah kepadanya, dan hendaklah kamu itu bermujahadah pada jalannya agar kamu itu memperolehi keberuntungan. Dalam surah Al-Maidah ayat 35. Mudah-mudahan itu menjadi satu kebaikan kepada kita bersama. Wallahu taala alam. Jadi kalau ada soalan boleh tanya soalan, insya-Allah. Syukran Ustaz Samsul. Kita open up for question. Berapa question Ustaz Samsul? 2, 3. Terpulanglah sebab ni dah nak habis dah. Bolehlah. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ismail Ustaz. Ya, silakan. Perihal tawassul, nak tanya Ustaz, masa bilakah katakanlah tawassul yang sepakat tadi atas nama Allah, sifat dan sifat Allah, atas nama amal soleh dan juga atas dengan nama Amalan orang soleh kan? Ya. Bila kita nak pilih untuk tawassul dengan nama Allah ataupun sifat Allah atau nama orang soleh ataupun amalan kita, yang mana satu kita nak pilih untuk menggunakan tawassul ni maksudnya? Baik. Dalam masalah ni, apa saja amalan yang bersifat kefarduan memang kita diminta untuk kita terus dengan Allah SWT. Contoh dalam solat, ya. Tidak boleh ada sesuatu benda pun di antara kita dengan Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang terus kita mengatakan yang demikian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun lepas itu ihdinas siratal mustaqim, untuk kita cari hidayah, kita ada 4 jalan yang disebutkan tadi. Jadi dalam hal ini sebenarnya yang lebih aula, yang lebih utama kita minta terus kepada Allah. Tetapi dalam pandangan orang-orang sufi, dalam disiplin ilmu tasawuf, bila kita nak bermohon, bermunajat kepada Allah Ta'ala ni bukan tak boleh sampai terus, boleh. Tapi kita ni ada banyak daripada dosa dia, hijab dia dan macam-macam hal. Jadi kita kena faham daripada bab akidah dan daripada bab tabarruk, ya. Daripada bab akidah dengan daripada bab tabarruk. Maka dalam hal ini kedua-dua perkara ini kita kena jalani, ya. Maksudnya dari segi i'tikad bukanlah satu benda yang lain daripada Allah yang memberikan manfaat, tetapi yang kita harapkan manfaat itu adalah daripada Allah Taala semata-mata. Adapun jalan bertawassul ini adalah merupakan jalan untuk kita ini membaiki hati kita. Contohnya macam kita sakit lah, kan. Bila kita sakit, kita tak terus minta Allah Ta'ala, ya Allah sembuhkanlah aku. Padahal Allah lah yang menyembuhkan kita, kan. Mana ada orang lain segi hakikat yang menyembuhkan penyakit itu Allah Ta'ala. Tapi kita pergi juga hospital, kita pergi juga jumpa doktor, kita telan juga pil, kita ambil juga vaksin, kan. Jadi ini semua adalah merupakan wasilah dalam untuk mencapai hajat yang kita kehendaki. Maka begitulah kedudukan tawassul. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Haris Firdaus. Saya nak bertanya, bolehkah adakah dibolehkan untuk kita mengambil bai'ah dua tarikat yang berbeza? Contohnya tarikat Naqsyabandi dan juga Ba'lawi. Kemudian mengamalkan hanya satu aurat. Bermakna contoh mengamalkan aurat tarikat Naqsyabandi. Tetapi guru mursyid daripada tarikat Ba'lawi. Kerana insyaAllah dalam mesin tarikat ni kami akan mempunyai sesi bai'ah dengan tarikat Ahmadiyah Adrisiyah. Kemudian jika ada rezeki kami juga berhasrat untuk mengambil bai'ah dengan Tuan Guru Ustaz. Baik. Dia ada habis ke soalannya? Dah Ustaz.
Okey, baik. Baik, Saudara Haris ya. Baik, dia sebenarnya macam ni untuk kita mengamalkan dua tarekah serentak ni dia ada syarat dia. Syarat dia macam kita nak menjamakkan dua mazhab. Artinya kita ni kalau satu mazhab pun kita tak berapa nak boleh pergi, tak berapa nak alim lagi. Kalau kita nak menggabungkan dua mazhab dalam amalan, takut bertambah pening kita. Tapi bukan kata tak boleh, boleh tak ada masalah sebenarnya. Bila mana kita ada syarat yang cukup, ya. Adapun kalau kita pandai-pandai nak buat tanpa ada isyarat ke ataupun tanpa ada sesuatu bentuk kajian yang kita buat ke, kita nak pandai-pandai sebab kita nampak yang ni pun bagus, kita nak ambil, lepas tu kita nak campur, lepas tu kita nak pakai satu guru ni punya pendapat, tapi amalan tarekatnya kita pakai tarekat lain. Sebenarnya perkara itu takut dia akan jadi macam talfiq. Ya, talfiq ni dalam mazhab, kita campur aduk mazhab untuk mengambil benda mudah daripada kita. Ya. Dalam bab sentuh menyentuh kita pakai Hanafi. Sebab apa? Sentuh menyentuh dengan isteri tak batalkan air semayang. Sebab dalam Syafi'i nanti batal air semayang, kan? Kita ambil Hanafi. Tapi tanpa ada sebab, tanpa ada perkara-perkara yang boleh mendatangkan akan musyaqqah kepada kita. Maka di sini kita takuti nanti kita akan terjatuh dalam bab tatabu' rukhas, mengambil sesuatu yang mudah daripada amalan. Jadi nasihat saya, lebih baik untuk peringkat awal, kalau kita nak berjalan dengan satu tarekah, kita jalan dengan satu tarekah dulu. Melainkan kalau guru kita tu dia ada isyarat, dia ada dua tarekah, dia tertibkan dua tarekah, dia ada sebab kenapa dia mentertibkan dua tarekah, maka kita boleh ikut. Itu pun guru mursyid sebenarnya dia tak boleh lebih daripada satu. Untuk peringkat awal ni, biar satu saja yang menjadi guru mursyid kita dalam membawa kita, memandu kita kepada jalan kebenaran. Membawa kita daripada ilmu yakin kepada ainul yakin, kepada hakul yakin, kepada kamalul yakin. Semua tarekat ni bagus, semua tarekat ni dia ada kelebihan dia, semua tarekat ada guru mursyid dia. Cuma takut kita yang ikut ni, kalau kita peringkat awal campur sana campur sini, nanti kita yang pening, nanti takut tak ke mana. Yang kita nak kejar tak dapat, yang dikandung berciciran. Wallahualam. Jazakallah khair Ustaz. Ya, silakan. Ustaz Samsul. Ya, saya. Okey, ini berkenaan dengan guru mursyid. Ya. Mestikah guru mursyid ni jasad dia ada, maksudnya masih hidup, ataupun mati? Contoh Okey. Assuming you are my guru mursyid, okay? Okey. Okay. Ustaz Syamsul is a living person. So apa isu pun kita boleh, I boleh tanya you. Okey. So tiba-tiba you tak ada. Assuming you tak ada. You dah meninggal lah. So dah tak ada lah guru mursyid So apakah guru mursyid ni harus ada batang tubuh di depan kita ataupun of what? Ataupun kita coming back ataupun kita bertawassul dengan dia, amalan dia, so and so forth. Apakah guru baik. hidup atau mati? Baik. Dalam hal ni, dia ada beberapa perkara yang kita tengok. Pertama, dari segi pengiktirafan guru mursyid. Pertama, pengiktirafan guru mursyid tu sebenarnya kita kena tengok juga daripada mana dia dapat guru mursyid tu. Ya, sebab guru mursyid takkan mungkin dia jadi guru mursyid kalau dia tidak dapat izin daripada guru yang sebelumnya. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau kita tengok dia mengenai guru mursyid ni, dia ada syarat dia. Bukan main letak-letak aja guru mursyid. Saya ni guru mursyid, awak semua kena bai'ah dengan saya. Dia bukan macam tu, ya. Jadi guru mursyid ni pertama sekali, dia ada dua bahagian sebenarnya. Guru mursyid ni pertama guru mursyid yang hakiki. Guru mursyid hakiki ni adalah seorang guru yang mana diberikan izin oleh gurunya dan telah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rohaniahnya dan mendapat izin daripada Nabi untuk membawa manusia kepada hadrat ketuhanan. Dan waktu dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dapat izin itu, mesti ada guru mursyid yang tarekat-tarekat lain yang juga menyaksikan perkara yang sama.
yang mengiktiraf ini jalan, salah satu jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama, dia punya taraf dia. Maksudnya kalau saya kata saya guru mursyid, siapa syahid saya? Tarekah mana yang kata waktu saya mendapat izin daripada Nabi itu ketika mana yaqazah ataupun ketika mana keadaan mimpi yang dihadiri oleh orang lain yang boleh memberikan kepada kenyataan bahawa ini memang guru mursyid. Kamu ikut jalan dia, kamu akan selamat. Dia macam tu. Ya, itu guru mursyid yang hakiki. Adapun sekarang ni kalau kita tengok banyak guru mursyid yang ada sekarang ni adalah secara daruri. Daruri ni maksudnya dari segi institusi tarekat itu sendiri. Contohnya macam mufti lah. Kalau zaman dulu mufti ni kealimannya mengatasi kepada semua ulama yang ada di zaman dia. Di waktu di negeri dia. So dia akan jadi qadhi qudat. Dia akan jadi mufti yang paling besar lah. Semua orang ulama semua rujuk kat dia. Itu keilmuan dia. Dia seorang saja dia boleh keluarkan fatwa. Tapi hari ini mufti-mufti yang ada pada hari ini itu sebab jawatan. Ya. Jadi mesti ada, kalau tak ada pincang dalam pemerintahan Islam. Jadi kena ada, tapi atas dasar daruriyat saja. Benda itu orang kata apa, dia tak sampai makam pun, tapi oleh kerana patut ada, dia letaklah kat situ sebagai menyandang jawatan. Baik, jadi persoalannya kat situ, itu pertama sekali berkenaan dengan mursyid. Yang kedua, mursyid ni kena ada ke tak ada? Dia sebenarnya dalam ahli tarekah, orang-orang tarekah, guru mursyid dia sentiasa ada. Kita sebut tadi pasal tawasul ni. Dia sentiasa ada dan dia tidak terbatas dengan alam zahir ni. Ya. Dia tak terbatas dengan alam zahir ni. Walaupun guru mursyid dia tak ada. Yang ada khalifahnya, tetapi tidak menjadi halangan kepada seorang murid untuk dia berhubungan dengan guru mursyid dia. Walaupun guru mursyid dia telah meninggal dunia. Tetapi syarat dia sama juga macam tadi. Mesti ada syahid. Ya. Mesti ada orang yang lain ataupun orang daripada ikhwan yang sama aliran tarekatnya. Ada beberapa tarekat yang lain menyaksikan benda yang sama. Bahawa dia memang dipimpin atau dia mempunyai hubungan dengan guru mursyid yang sebelumnya. Dan ini biasa berlaku. Contohnya berlaku dalam tarekat Naqsyabandiyah. Ya, di mana kalau kita lihat Syekh Bahauddin Naqsyabandi, dia mendapat ijazah untuk menjadi mursyid itu dengan Syekh Abdul Khalid Al-Ghudajwani. Yang Syekh Abdul Khalid Al-Ghudajwani telah meninggal dunia puluhan tahun sebelum dia. Sebelum dia lahir, Syekh Abdul Khalid dah meninggal dulu dah. Tapi di dalam keadaan ahwal dia bertemu dengan Syekh Abdul Khalid dan diberikan tauliah dan ijazah untuk dia mengajar manusia selepas daripada itu. Dan kemudian ini dibawa sampai ke peringkat bukan kata jumpa Rasulullah, jumpa Allah terus. Itu dalam ahwal Naqsyabandi. Ya. Dan perkara itu bukan hanya sekadar dia saja mengalami, tapi guru-guru tarekah yang lain juga mengakui dan mengalami perkara yang sama dengan apa yang dialami oleh beliau dan mengatakan apa yang dialami oleh beliau adalah sesuatu yang benar. Ya. Jadi dalam hal ni tidak disyaratkan guru mursyid itu sama ada dia ada batang tubuhnya ataupun tidak, tetapi dia persyaratnya itu sangat ketat. Ya, sangat ketat kerana dia kena ada syahid dia kena ada orang yang menyaksikan perkara itu daripada tarekat-tarekat yang lain juga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Kak Ina ya Ustaz. Ya, silakan. Okey, tadi Ustaz cerita pasal tawasul. Kena nak tanya, sekiranya macam kita ni dah kita pun tak tahu sangat. Meski kita berdoa, bila kita bermunajat dengan Allah, contohnya kita kata ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib, Malikul Mulki Jalali wal Ikram. Contohnya, lepas tu dan kita kata dengan berkat nama Nabi Muhammad SAW, aku memohon di sisi anda lah segala-galanya pada Allah. Dan dengan dalam masa yang sama juga, contohnya kalau kita macam berdoa tu, lepas tu kita cakap, kita bersembang seolah-olah kita merasakan Rasulullah tu di depan kita. Walaupun kita tak kira dah perasaannya, kita berangan ke kita apa, tapi kita merasakan, rasa di hati tu Rasulullah di depan ni. Kata-kata, ya Allah, kita cakap, ya Rasulullah, sekiranya engkau berada di depan aku, walaupun aku tak nampak kehadiranmu, tapi aku rasakan engkau berada sama dengan aku mohon padamu, aku mohon pertolonganmu, sampaikan pada Allah, sungguhnya aku ni terlalu banyak dosa, mohonkan engkau ampunan, apa ni semua. Boleh ke Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Itu adalah merupakan satu usaha kita untuk kita dekat dengan Allah SWT, dekat dengan Nabi SAW, sehingga kita terbayang dengan
perasaan kita bahawa Nabi itu berada depan kita. Dan memang itu pun sebenarnya kita kena rasa. Sebab dalam solat contohnya kita kata Assalamualaikum ayuhan Nabi. Kita menggunakan perkataan ka. Maksudnya ka itu maksudnya engkau. Maksudnya orang yang berada di depan kita kan. Jadi dalam hal itu tidak jadi masalah. Dan depan itu boleh. Wallahualam. Lepas tu Ustaz, contohnya kalau kita bercakap, minta maaf ya Ustaz, satu soalan lagi. Bila kita bercakap, lepas kita habis tu masa lepas memunajat tu, contohnya kita sembang lah, macam sembang seolah-olah Rasulullah di depan mata. Dan kita bercakap macam ni, contohnya macam Kak Ina cakap ni, bila mana rindu ini berputih, aku rasa keresahan jiwa yang kosong, tidak mampu aku mengisi akan kekosongan ini. Rindu yang terlalu dalam, hanya Rabb yang mengenali akan hakikat jiwa ini. Kerana dia Al-Khaliq yang menempa aku dari setitis air mani dan darah. Aku dicipta hanya kerana wahai Allah Tuhanku Al-Wahidu Al-Ahadu. Rindu yang dalam akan datang dan akan tersungkur rebah menangis kesakitan yang terlalu halus dan dalam. Aku merasakan seolah-olah kau sedang hadir di depanku, kau sedang memandang sayu di atas rintihan seolah anak-anak akan merintih merinduimu. Aku tidak mampu melawan kesakitan ini ya Rasulullah. Dan kesakitan seorang umatmu yang seringkali melakukan dosa. Aku tahu kau juga sedang merasakan rindu dan kesakitan ini. Boleh tak kita bercakap macam tu Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Biasa para awliya, para solehin ni dia mengarang syair-syairnya macam syair burda, syair apa ni yang berkaitan dengan Nabi SAW ni seolah-olah beliau mengadu ahwal kepada Nabi. Itu boleh, dia tidak ada salah. Boleh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Anda nak tanya, boleh ke tawasul dengan para malaikat? Itu je Ustaz. Tawasul dengan para malaikat. Ya Ustaz. Kalau dengan orang soleh, yang kita ni orang soleh, yusib wa yukhti, maksudnya orang ni manusia kan, yang ada kesalahan dan ada betulnya, pun boleh. Apatah lagi dengan para malaikat. Boleh insya-Allah. Tak jadi masalah. Boleh hukumnya, harus Wallahualam. Baik, jazakallah. Wa iyyak. Lagi ada soalan? Kalau begitu kita boleh tawasul kepada ibu dan bapa kita lah Ustaz. Oh, itu lagi baik. Kan Ustaz? Boleh? Itu sangat baik sebenarnya. Biasanya para sahabat lagi dia sebut bi abi anta wa bi abi wa ummi. Dia dengan bersumpah lagi, bukan kata tawasul, bersumpah dengan ibu dan ayahku. Macam tu. Maksudnya itu lagi kuat tu, Jadi boleh hukum dia. Lagi ada soalan? Perbicaraan kita ni bertawasul ni yang Ustaz cerita ni, dia lebih kepada signifikan agamis Ustaz. Ya tak? Okay. It is connected specifically to tarikat. Apakah dia juga boleh apply to open, maksudnya non tarikat? Okey. Dalam masalah ni macam inilah. Tawasul ni satu benda yang memang ada perbahasan dia di dalam ahli sunnah wal jamaah. Perbahasan dia umum sebenarnya. Dia bukan khusus pada tarekat. Sebagaimana dalil-dalil yang kita bawa tadi, dia adalah merupakan perbahasan yang umum. Cuma kadang-kadang benda ni dia akan menimbulkan salah faham. Sebab masalahnya ada kelompok yang berpegang dengan tawasul yang disepakati, tapi ada juga golongan yang dia ada khilaf dengan tawasul yang tak disepakati yang kita sebutkan awal tadi. Jadi mungkin ada golongan awam itu yang tidak bersepakat dengan tawasul yang kita sebutkan, tawasul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia, tawasul dengan guru-guru mursyid dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, untuk mengelakkan fitnah, lebih baik perkara itu tak dibuka kepada masyarakat awam, kecuali kalau perkara itu dipersoalkan ataupun dipertikaikan. Wallahu a'lam.
Baik, saya rasa tak ada apa-apa lagi. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita rasa sampai dah kita ke akhir muzakarah kita ni. Okay, macam mana? Ustaz Jai. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Yang Berhormat Ustaz Syamsul yang sudi untuk meluangkan masa dan berkongsi ilmu pada malam ni. Terlebih dahulu minta maaf lah di peringkat awal tadi lebih kurang hampir 40 minit. Kita mula lewat 40 minit sebab masalah teknikal, insya-Allah lah. Mudah-mudahan ni satu kata orang tu learning. Baik, insya-Allah. Ustaz Jai, your mic. Hello. Ustaz Jai tak dengar. Dia Bukan lah. Aduh, macam mana boleh jatuh? Tu letak untuk berapa? Ustaz Jai punya signal tu. Oh, tak dengar, dah dengar. Dengar, okey, dengar. Ulang balik. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Bahagia Ustaz Syamsul yang telah sudi untuk meluangkan masa bersama kita pada malam ni, yang saya kira pengisiannya sangat padat dan lengkap lah dalam tajuk-tajuk dengan tajuk yang kita kongsikan bersama malam ni. Yang peringkat awal tadi ada sedikit gangguan teknikal tu, minta maaf lah. Namun begitu kita berjaya juga untuk laksanakan majlis ilmu malam ni walaupun secara online, tapi saya kira sangat bermanfaat dan soalan-soalan yang baik yang sangat relevan untuk dikongsikan. Saya juga bagi pihak sahabat-sahabat di Adam dan juga kawan-kawan yang lain ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Syamsul. InsyaAllah kita cuba akan anjurkan dari masa ke semasa pada masa akan datang, insyaAllah. Ampun maaf dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Tuan Guru. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdihi subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanallah bihamdihi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tak boleh.